Hai minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so sekarang ni Sensei berada dekat Nagoya, Japan. Okey, so Sensei tengah lintas jalan. Ini merupakan Shibuya Crossroad dekat Nagoya. Tak adalah. Okey. So sekarang ni hari ni Sensei nak bawa jalan-jalan area Nagoya Station. Sensei berada dekat Nagoya Station. So siapa yang tengah tengok live bersama Sensei pada malam ini, jangan lupa untuk klik like and share sebab Sensei akan cerita tempat-tempat yang best dekat Nagoya. Okey, so sekarang ni ramai betul orang dekat sini sebab ini merupakan stesen besar ya dekat Nagoya. Okey, siapa yang tengok live pada malam ni boleh tak komen dekat bawah sama ada suara ataupun video ni dengar ke tak dengar. Sensei nak tahu korang dengar ke tak suara Sensei. Hai, assalamualaikum. Haja-san konnichiwa. Acik-san konnichiwa. Okey, siapa yang tengah tengok jangan lupa untuk komen kat bawah supaya Sensei tahu dengar dengan clear. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Start pula. Start Okey, so terima kasih banyak-banyak yang tengah tengok live pada malam ni. So Sensei berada dekat Nagoya Station sekarang. So Sensei akan bawa anda jalan-jalan dekat Nagoya Station. Dan malam ni Sensei akan share tempat-tempat yang menarik dekat Jepun sebenarnya. Actually dekat Nagoya. So ramai orang tak tahu Nagoya tu apa sebenarnya. Okey, nampak clear muka sekarang. Okey, so sekarang ni jelas dan clear Lukumansang. So ini merupakan Nagoya Station. So Sensei akan bawa korang jalan masuk Nagoya sekarang ni. Okey, so sekarang waktu dekat Nagoya adalah pukul 8.40. 9.40. Yes, 9.40. So Malaysia 8.40. So malam Sensei live awal pada biasa. So ini suasana live, suasana dekat Nagoya Station. So yang tengah tengok live pada malam jangan lupa untuk klik like and share. Okey, sebab Sensei nak bagi hadiah daripada Jepun. Sensei nak bagi omiyage daripada Jepun. Tengok belakang ni. Okey, konbanwa Saza-san. Haja-san konbanwa. Okey, so Sensei tunjuk keadaan-keadaan dekat Nagoya dulu. Okey, so malam ni, topik malam ni Sensei akan share mengenai tempat menarik dekat Nagoya. Okey, tempat-tempat menarik dekat Nagoya. Okey. Hai, konnichiwa, konbanwa. Okey. So, siapa yang pernah datang Nagoya? Boleh tak komen kat bawah siapa yang pernah datang Nagoya? Ataupun korang first time dengar Nagoya. Yang selalu dengar adalah Nagoya Textile tu tak? Ni antara tempat-tempat yang menarik dekat Nagoya. Belakang ni ada TV screen. Hai, konnichiwa. Okey. So, yang tengah tengok live malam ni, suara dengan video Sensei, suara dengan video okey ke tak? Ke background bising sikit? So, ini antara tempat-tempat yang menarik dekat Jepun. Hai, minasan konnichiwa. Ke awal sangat Sensei live pada malam ni. Okey. So, desu ne. Hai. Okey, semua okey. Kalau ada persoalan, korang boleh tanya dekat bawah. Soalan nak tanya mengenai Jepun ke? Apa yang bestnya? Okey, Nagoya selalu pergi. Filza-san konbanwa. Okey. Ronda. Okey, so sekarang ni Sensei berada dekat Nagoya Station. Nagoya Station ni merupakan boleh katakan macam KL Central lah. Kalau dekat KL. So dia banyak tempat. Ini merupakan banyak ada Shinkansen lalu kat sini, ada GR, ada Densha dan sebagainya. So belakang ke Sensei sekarang ni, belakang Sensei ni merupakan jam yang agak besar dan tempat yang sangat popular dekat Nagoya Station ni kerana yes, silver clock. Kerana kalau orang datang Nagoya Station nak tempat tunggu, nak tunggu siapa, okey, nak jumpa dekat siapa, nak jumpa dekat mana atau nak tunggu kan. Macam kita nak tunggu kat mana? Depan Uniqlo. Nak tunggu kat mana? Depan Family Mart dan sebagainya. So dekat Nagoya Station ni kalau tanya nak jumpa kat mana? Jumpa dekat silver clock ke ni. Konbanwa Sazizang. Okey. Hopefully dapat next trip dapat pergi Nagoya. So that's next. Okay, Sazni macam mana, dah move on belum dengan trip Jepun? Sebenarnya Sensei baru bersama dengan trip cakap Jepun pada minggu lepas. Diorang dah balik hari Jumaat lepas. Ada 7 orang balik minggu lepas. Tengok, orang baru keluar daripada Shinkansen belakang ni. Ramai ni tempat keluar masuk Shinkansen sebenarnya. Okey, so topik malam ni kita akan cerita mengenai tempat-tempat yang best mengenai Nagoya. Korang tak tahu mengenai Nagoya, boleh tak semua yang tengok live pada malam ni boleh tak hashtag Nagoya kat bawah? Supaya Sensei tahu.
Orang kat sini pun pandang sensei, kenapa lah bercakap seorang-seorang sebenarnya kan. Okay, so ini Silver Clock. Dekat Nagoya ni ada tiga tempat yang popular untuk tempat menunggu. Pertama Silver Clock, kita ada Golden Clock dan satu di Nanachang. Hashtag Nagoya Artisan. Ada atau saya masa. Okay, so hai, ada atau Fiza Sang. So sensei bawa korang pusing-pusing dekat Nagoya. Actually dekat sensei baru balik daripada Mosque, Nagoya Mosque. So Nagoya Mosque sebenarnya dekat masjid. So dekat Nagoya di masjid. So sensei akan cerita antara tempat-tempat menarik dekat Nagoya ni. Okay, so hai, arigatou gozaimasu, Zunina-san. Okay, so ini kawasan Nagoya Station. Suka hati je masuk buat live dalam ni kan. Semua orang dah pandang lah. Okay, so dalam Nagoya Station ni ada banyak. Ada Kintetsu Line, ada Mentetsu Line, ada Shinkansen, ada Densha dan sebagainya. Okay. Hai. Okay, so sensei nak bawa korang pergi satu tempat menunggu lagi satu. Gold Clock. Okay, yang tengah tengok live ni jangan lupa untuk klik like and share, kerana sensei akan pilih pemenang yang banyak aktif live pada malam ni untuk sensei bagi omiyage daripada Nagoya. Dia bagi souvenir daripada Nagoya. Okay. Hai. Kalau ada persoalan pun boleh tanya. Nak tanya soalan mengenai Jepun, mengenai Nagoya dan sebagainya. Actually sensei berada dekat Nagoya ni sebab sensei nak cuba promote Nagoya. Dan arigatou gozaimasu Fiza Sang. Lagi sensei nak promote Nagoya sebab Nagoya ni merupakan kampung sensei. Dulu sensei belajar dekat Nagoya University, ambil Electrical Engineering. Nana Ningyo, yeah, Fazli Sang. Fazli tahu je Nana Ningyo. Nanti kita cari dekat mana Nana Ningyo tu sebenarnya. Agak sukar untuk mencari Nana Ningyo sebenarnya. Okay. So sambil sensei jalan, saya tunjuk dekat sini. Ini kedai dekat area Nagoya dan sebagainya. Okay, excellent. Arigatou gozaimasu. Okay, so hari ini dekat Nagoya ni sensei akan share beberapa tempat yang menarik. Okay, antara tempat pertama yang korang patut pergi kalau korang datang Nagoya. Okay, sebelum sensei ceritalah mengenai tempat-tempat menarik. Actually Nagoya ni agak dekat. Kalau daripada Kyoto, dia mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah naik train biasa. Tapi kalau korang naik Shinkansen, dia akan mengambil masa 30 minit je sebenarnya. Kalau daripada Osaka, lebih kurang 45 minit naik Shinkansen. Hai konbanwa, Mas Lina-san. Okay, so sebenarnya Nagoya dekat sangat dengan Osaka, dengan Kansai. So siapa turun Kansai Airport, korang boleh datang sini. Okay, ini satu lagi tempat orang menunggu. Nampak ramai gila menunggu. Ini dia panggil Gold Clock pula. Gold Clock. Okay, so ini Nagoya Station. So sensei nak share tempat yang menarik yang patut korang pergi dekat Nagoya. Yang pertama adalah Nagoya Castle. Boleh tak siapa yang tengah tengok live ni komen dekat bawah Nagoya Castle ataupun hashtag Nagoya Castle. Rindu Nagoya Artisan. Arigatou gozaimasu. Okay, so ini merupakan Gold Clock, tempat orang menunggu. Tengok, kalau siapa nak tunggu kawan ataupun macam nak jumpa kat mana kan, kita nak pergi makan sekali ataupun nak pergi mana-mana sekali, so nak tunggu mana, dia akan tunggu dekat Gold Clock ni. Okay, sensei sekarang mengajar kat mana? Zurina-san. Okay, sensei mengajar dekat Sekat Jepun. Saza, Nagoya tempat sensei. Yes, sensei belajar kat Nagoya. I nak belajar bahasa Jepun. Okay, boleh. Siapa nak belajar Jepun, jom belajar Nagoya Castle. Arigatou gozaimasu. Okay, so Nagoya Castle ni dia punya bentuk lebih kurang kepada Osaka State Castle. So siapa nak suka Nagoya pun ada juga castle yang menarik dan korang patut pergi tengok sebenarnya. So yang baru join live bersama sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. So sekarang ni sensei berada dekat Nagoya. Bukan Nagoya Textile, is Nagoya Japan. Nagoya dekat Japan. Okay, Nagoya Castle ada apa sensei? Nagoya Castle dia menceritakan macam mana kan zaman dulu sangat popular dengan castle kan, istana kan. So istana Jepun. So kat situ Nagoya Castle, yang sekarang yang menariknya, dia ada karakter macam pahlawan ninja dia dulu. Dia akan ada dekat sekitar dengan Nagoya Castle tu. So korang boleh bergambar dengan diorang sebenarnya. Okay, hai aja. Rindu Jepun Cik Pop. Okay, tak pernah jejak Jepun pun.
Sekejap tak pernah ajak Jepun tapi tak nak tahu tentang Nagoya. Thank you for the knowledge. Okay, so Nagoya ni sebenarnya dia berada di antara Osaka dengan Tokyo. Dia tengah-tengah. So siapa yang nak plan nak pergi Jepun sebenarnya boleh tinggal Osaka, lepas tu Kyoto, lepas Kyoto pergi Nagoya, and then Nagoya boleh pergi Tokyo. Sebab malam ni pun Sensei memang akan naik bas nak pergi ke Tokyo sebenarnya. Samurai, yes, ada samurai. Nanti Sensei akan post gambar. Sensei ambil gambar dengan samurai Jepun tadi. Dah sampai Osaka, Tokyo, Kitami, Hokkaido, Nagoya belum. Oh, Zurina-san. Okay. So terima kasih yang tengok live pada malam ni. Sensei rasa boleh tak kalau ada apa-apa soalan nak tanya mengenai Nagoya ke, nak tanya mengenai Jepun ke, boleh komen kat bawah, Sensei akan jawab. So yang tengah tengok live pada malam ni, terima kasih banyak-banyak. Sensei sekarang berada dekat Nagoya Station. Okay, so semua orang tengah balik kerja, nampak? So sekarang ni belakang Sensei ni merupakan Gold Clock, tempat orang menunggu, tempat orang macam kalau sampai kat Nagoya Station ni agak besar. So nak jumpa kat mana? So jumpa dekat Nagoya Clock ni. Ita koto arimasu. Arigatou gozaimasu. Okay, so tadi Sensei dah cakap antara tempat yang pertama yang wajib korang pergi adalah Nagoya Castle. Nagoya Castle. Okay, Nagoya ada special suite tak? Food ke? Yes. Okay, Nagoya ada special suite. Okay, Nagoya sebenarnya sangat popular. Dia popular dengan unagi. Kalau makanan yang cakap macam Kelantan, Terengganu popular dengan nasi kerabu, nasi dagang sebagainya. Tapi Nagoya popular dengan unagi dan juga kishimen. Kishimen ni dia macam cakap udong. Dia macam udong ada udong, kita ada udong dengan soba kan. Kishimen ni salah satu jenis men atau mie. Bentuk dia, tekstur dia macam kuitiao. Kuitiao besarnya. Hai. Okey, belut. Yes, Sensei. Sekarang musim apa kat sana? Sekarang musim autumn. Hari ni tak sejuk sangat. Lebih kurang 20 darjah macam tu. Okey, Nagoya ada banyak tekstur tak? Nagoya ada satu je kedai tekstil sebenarnya. So hari ni Sensei akan share mengenai tempat-tempat yang menarik dekat Nagoya yang korang patut pergi. Nagoya ada laut ke? Okey, itu Sensei akan share sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah Nagoya Castle. So semua orang kena komen kat bawah Nagoya Castle. Dan Sensei harap yang tengok live pada malam ni pun akan share and like video ni supaya lagi ramai orang tahu mengenai Nagoya. Sensei nak share pasal Nagoya malam ni. Tapi kalau ada soalan boleh komen juga kat bawah. Nak tanya mengenai selain Nagoya ke, macam mana nak pergi Nagoya ke, ataupun tempat-tempat Jepun lain, insya-Allah. Okey. Sama-sama Sensei seronok pergi Jepun macam tak tahu nak balik. Yes, memang tak tahu nak, tak reti nak balik. Sensei pun tak reti nak balik-balik lagi kan. Okey, so Sensei akan bawa lagi satu lagi tempat yang menarik dekat Nagoya Station ni. Kita panggil Nanachang. Okey. So tempat pertama adalah Nagoya Castle. Okey. So tadi Atika-san tak ada tanya, dekat Nagoya ni tepi laut ke macam mana? Yes. Okey. Yang kedua, tempat yang patut korang pergi dekat Nagoya ni adalah Nagoya Aquarium. Nanti Sensei akan buat video sebenarnya tempat-tempat menarik dekat Nagoya ni, so korang boleh tengok video tu. Okey, Nagoya Aquarium. Biasa Nagoya Stand famous kan? Yes, memang famous. Dan dia tak sebesar macam Osaka Castle yang korang kena jalan jauh nak masuk dalam. Nagoya Castle dia tak macam ni, bukan tak besar, maksudnya dia tak jauh nak masuk dalam sebenarnya. Ni underground ke tak? Ini dalam bangunan Nagoya Station. Saya tak pergi lagi underground Nagoya Station ni sebenarnya. Okey, so tempat kedua yang patut korang datang adalah Nagoya Aquarium. Korang boleh Google Nagoya Aquarium, sangat menarik. Kat situ korang boleh jumpa dolphin. Dia ada yang dia punya highlight show, highlight performance dekat Nagoya Aquarium adalah dolphin show. Yes, dolphin show. Sensei berapa lama dekat Nagoya? Sensei sebenarnya 2 hari dekat Nagoya. Malam ni Sensei akan naik bas pergi Tokyo. Okey, Nagoya Aquarium yang ada diver Halloween tadi tu ke? Yes. Macam mana nak pergi main set bar center? Macam mana nak pergi main set bar center? Macam soalan ni Sensei tak faham. Okey, so Nagoya ni sebenarnya terletak di antara Osaka dengan Tokyo. Daripada Osaka lebih kurang 45 minit naik kasih kanseng. Kalau kita naik bas biasa lebih kurang 3 jam macam tu. Okey. So yes, so sekarang Sensei nak pergi cari Nanachang. Korang tahu tak apa itu Nanachang? Kalau tak tahu komen kat bawah. Tak tahu Sensei. Kalau tahu, Sensei nak tunjuk Nanachang. Nanachang sangat popular dekat Jepun ni sebenarnya. Okey. So macam mana nak pergi? Okey.
So terima kasih yang tengok live. Jangan lupa untuk klik like and share. Sensei akan share mengenai tempat-tempat yang menarik yang patut anda pergi di Nagoya. Okey, tak tahu, semua tak tahu. Okey. Menarik ya, menarik. Okey, so lalu bawah Nanachang. Okey, so yang tengah tengok belakang ni ada Marriott Hotel. Okey, Marriott Hotel. So sesi sekarang menghala ke Nanachang. So antara 3 spot yang selalu orang akan jadi tempat untuk berjumpa adalah yang pertama Silver Clock, second Gold Clock, and third is Nanachang. So apa itu Nanachang? Okey, dekat mana patut makan? Dekat Nagoya. Yes, Nagoya Aquarium dengan mana segi besar sih. Okey, ramai orang tanya apakah perbezaan antara Nagoya Aquarium dengan Osaka Aquarium. Bagi sensei, Osaka Aquarium sangat besar, memang besar. Tetapi Nagoya Aquarium dia tak sebesar macam Osaka. Cuma yang menariknya dia ada show. Dia ada show persembahan dolphin show. Dia banyak persembahan lain dan sebagainya. So itu yang menariknya berbanding dengan Osaka. Kalau Osaka ni dia just korang masuk aquarium tu je jalan bosan macam tu lah bagi sensei. Okey, dekat mana patut makan Nagoya? Okey, ini lagi perkara yang patut. Kenapa? Sebab korang patut datang Nagoya. Makanan. Nanti saya akan cerita. Okey, so yang tempat pertama tadi ada castle, yang kedua aquarium, dan yang ketiga yang patut, kenapa korang patut datang Nagoya? Sebab Nagoya dia ada Nagoya Mosque. Ada Nagoya Mosque kat sini. Okey, so Nagoya Mosque. Nagoya Mosque ni saya tengah jalan je di sini. Nagoya Mosque ada Masjid Nagoya. Kalau kat tempat lain agak susah nak cari masjid. Kat sini ada Nagoya Mosque. Okey, ada orang tanya berapa tiket masuk Nagoya Aquarium. Nagoya Aquarium masuk dia 2,000 yen. Tetapi kalau korang beli one day pass ataupun Donichi Kipu, harga dia akan jadi 1,800 yen. Senang ke nak dapat halal food? Yes, itu yang saya nak cerita pasal makanan ni. Okey, kan saya cerita tadi mengenai mengenai Nagoya Mosque. So Jepun sebenarnya Jepun pula, Nagoya sebenarnya yang tengah tengok live ni, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik dan share. Siapa yang banyak tanya, siapa yang banyak komen apa semua, yang banyak share, sensei akan share. Sensei akan bagi hadiah ataupun omiyage Jepun. Omiyage dari Nagoya. Daripada Nagoya, senang. Okey, dekat cerita mengenai Nagoya Mosque ni sebenarnya. Okey, ni belakang ni ada Dior dan banyak-banyak lagi lah. Okey. Kejap senang tak dapat. Okey. So dekat Nagoya Mosque tu sebenarnya ada beberapa kedai halal. And kedai halal dekat Nagoya ni banyak sebenarnya korang boleh dapat. Okey. Ada korang boleh ada kebab kat sini. Ada kebab lebih kurang 4 kedai kebab. Dekat Osukonen dekat Kamimaizu, boleh naik train. Okey, dan ada juga nasi biryani. Yes, biryani. Dan kat sini ada juga ayam tanduri. Boleh katakan sangat senang untuk makan dekat Nagoya. Dekat area masjid tu sendiri dah ada 3 kedai sebenarnya. Yes, sensei masih di Jepun. Okey, sekarang ni sensei tengah lintas jalan untuk pergi tempat Nanachang. Semua orang tanya apa itu Nanachang. Okey, sensei tunjuk Nanachang. So ini adalah Nanachang. Nampak tak? Korang nampak tak dekat depan tu? Nanachang. Ini adalah Nanachang. Kebab. Siapa yang jual? Turkish. Yes, memang Turkish yang jual. Pakai SIM card apa ni ke portable wifi? Okey, sensei pakai pocket wifi. Pocket wifi boleh beli dekat His. Boleh rental kat His. Hanya RM15 saja. Boleh connect 10 device. Okey, rindunya bunyi layutas. Nak makan Jepun yang halal ada tak? Senang sangat nak dapat makanan Jepun sebenarnya. Dekat Nagoya sangat senang. Sebab Nagoya merupakan bandar ketiga terbesar selepas Tokyo dengan Osaka sebenarnya. Okey. Dan lawa Nanachang. Yes, lawa. Okey, ini adalah Nanachang. Saya tunjuk Nanachang des. Nanachang ni skimashita. Berapa harga ke sana? Ini soalan agak terlalu complicated. Yes. So sekarang ni sensei berada dekat Nanachang. Nampak tak Nanachang belakang ni? So Nanachang ni merupakan patung yang sangat besar. Dan korang kena tahu, sensei seorang ke? Sensei 2 orang sebenarnya. Ada seorang lagi videographer yang join sekali. Okay, so Nanachang ni patung ni merupakan tempat orang nak berjumpa juga dekat Nagoya Station ni. Okay. And then patung ni setiap
1 bulan dia akan ubah baju. Nampak tak? Baju dia warna pink kan? So bulan depan baju dia warna lain. So baju ni akan berubah-ubah sebenarnya. So ini antara attraction dekat Nagoya Station. Okay, yang tengok live, kalau ada soalan boleh komen, nak tanya soalan, nak tanya Sensei apa menarik Nagoya. So Sensei dah share 3 tempat menarik dekat Nagoya. Yang pertama, korang boleh pergi castle. So boleh belajar sejarah history Jepun. Yang kedua, Nagoya Castle. Yang kedua dia ada aquarium, Nagoya Aquarium, ada dolphin show dan sebagainya. Ketiga, ada Masjid Nagoya dan ada kedai makanan halal yang senang korang cari. Okay, so saya akan share lagi beberapa lagi. Boleh tak korang komen dekat bawah nombor 1, nombor 2, nombor 3, apa tempat-tempat menarik dekat Nagoya, supaya yang baru join live pun dapat tahu apa yang saya cakap tadi. Okay, lemak lah ya ni. Yes, Nanachan ni macam lemak. Kalau dekat Nagoya Station ni ada 3 lemak tempat untuk berjumpa. Yang pertama yang saya tunjuk awal-awal tadi tu, silver clock. Yang kedua gold clock. Dan yang ketiga adalah Nanachan ni. Dan Nanachan ni setiap 1 bulan pakaian dia akan berubah. Okay, thank you so much. Boleh plan ni. Yes, korang memang boleh plan. Dia memang macam ni. Patung memang macam ni. Okay, apa yang dia tulis ini sempena Festa, Pink Ribbon Festa. Tu nampak tak ada dolphin kat baju ni. Okay, Momochi kat mana best? Oh, Momochi pun sebenarnya dekat Nagoya ni sangat senang. Korang boleh pergi dekat Nagoya Castle tu sebenarnya. Tempat dia ada Nagoya apa orang panggil park sebenarnya dekat area situ. Kat situ kadang-kadang kalau musim sakura banyak gila pokok sakura. And dekat situ lah, daun pun dia akan jadi daun warna kuning pun situ. Okay, yes. Okay, terima kasih yang tengah komen. Bila next week Sensei? Okay, next week bulan 2. Jom kita pergi ramai-ramai bulan 2. Okay. Haru-haru, yes, sekarang masih haru. Okay, Sensei nak yang tengah tengok live, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like and share supaya lagi ramai orang mendapat manfaat live bersama Sensei pada malam ni. Okay, bateri Sensei dah tinggal 10 dah sekarang. Okay, so hari ni malam ni Sensei share mengenai tempat-tempat menarik dekat Jepun. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah nak tanya dan sebagainya. So inilah Nanachan. Nanachan ni akan berubah setiap sebulan pakaian dia. Tengok besar gila kan. Dan jom kita lalu bawah Nanachan. Lalu bawah Nanachan jap kita lalu bawah Nanachan. Ni Nanachan desa. Okay, so lalulah bawah Nanachan. So inilah Nanachannya. So belakang dia macam ni lah. Banyak tulisan Pink Ribbon Festival. Pink Ribbon Festival. Janganlah lalu bawah. Saya tak tengok. Okay. Jose no Tojoichi ni hitori ga ni. Okay, ini mengenai pasal mic. Lalu bawah dia pula. Okay, tak boleh lah kita buat pusing. So Sensei nak tunjuk lah tempat-tempat menarik dekat Nagoya Station. So belakang ni korang agak tak nampak sangat malam rupanya ni. Ini bangunan ni dia berpusing tau, berputar. Berputar-putar tempat dia. Okay, so yang tengah tengok live, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like and share. Sensei jalan-jalan area Nagoya Station. Sementara Sensei tunggu bas Sensei pukul 11 nanti, Sensei akan pergi ke Tokyo pada malam ni. Okay, siapa sebenarnya Nanachan? Okay, Nanachan ni sebenarnya patung ni kalau Sensei tak silap Sensei dia daripada ni Switzerland. Asal usul dia Sensei tak sure. Daripada Switzerland ada. Korang boleh google lah sebenarnya. Tadi cakap dia ni adalah berdarah A positif lah, apalah banyak lah. Tinggi dia, berat dia berapa. Sensei ada sejarah kenapa buat Nanachan tu. Oh, ini Sensei tak sure. Kejap Ini Sensei cek balik kenapa ada sejarah pasal Nanachan ni. Mungkin ada sejarahnya. Habislah termimpi Nanachan malam nanti. Sana pukul 10 ke? Okey, sekarang yes, sekarang pukul 10. Yes, kalau dekat Malaysia pukul 9, sekarang pukul 10. Jepun beza dengan Malaysia 1 jam, dia 1 jam awal. Okey. Switzerland, yes, foreigner, dia foreigner. That's why nama Nanachan. Foreigner. Okey. Oasis. Okey, so 3 tempat tadi. Pertama Castle, kedua Aquarium dan ketiga Nagoya Mosque. Dan yang keempat, ada yang dah komen tu kan, Oasis 21. Oasis 21. Sensei sebenarnya baru je balik daripada Oasis 21. Oasis 21 ni dia merupakan dia panggil sebagai spaceship aqua. Spaceship aqua, and dekat dengan
dekat dengan Oasis 21 ni ada Nagoya TV Tower. Sebenarnya. Okey. Teringat dulu bergambar dekat bawah kangkang payung dengan Udin. Oasis best. Yes. Oasis malam sangat best. Lepas korang dah penat jalan, dah pergi semuanya, korang patut pergi Oasis. Oasis ni, Oasis 21 ni, dia view dia sangat romantik. Siapa nak dating pun boleh kat situ. Dan kau boleh ambil gambar, ada video ada lampu-lampu. Sensei akan try cuba buat satu video mengenai Nagoya ni, tempat-tempat yang patut korang lawati Nagoya. Okey. Take care Sensei. Arigatou gozaimasu. Okey. So sekarang tengah tunggu jalan, lintas jalan. Okey, so semua dah lintas jalan. Okey. So dah ada 4 tempat menarik dekat Nagoya Oasis. Lepas ni kalau korang nak tahu lagi menarik, korang boleh Google juga tempat-tempat ni. Dan sebenarnya ni tempat-tempat ni sangat senang untuk diakses sebenarnya. Dekat sangat dengan train, tak perlu jalan jauh berbanding tempat-tempat lain. Okey. So yang Oasis dengan Nagoya TV Tower. Yes, Nagoya TV Tower. Mana beg Sensei? Tinggal kat lokal. Sensei tinggal beg dekat hotel. Sebab nanti bas pukul 10, pukul 11 habis live ni, Sensei pergi hotel, ambil beg and then terus naik bas. Okay. Wow, okay. So dah ada 4 tempat. So sekarang ni korang nak lagi tak? Kalau nak lagi, jangan lupa untuk like and share. Sensei akan share lagi tempat-tempat yang menarik dekat Jepun yang patut korang pergi semua sebenarnya. Okay, Sensei tak mengah ke jalan sambil bercakap? Agak mengah. Dah setengah jam sebenarnya live ni, agak mengah. Nanti Sensei akan stop cakap lah dengan Jepun. Ini semua tengah balik kerja. Nanti saya akan cuba cakap dengan Jepun. Hari tu live minggu lepas tu saya cakap tegur dengan orang Jepun. Ni pun saya akan try cubalah. Okay. Sebab hotel Sensei area Nagoya Station ni, so jadi sempatlah kita patah balik. Okay. Okay, dah 4 tempat. Okay, yang kelima, tempat yang kelima yang korang patut pergi adalah Osukenen. Fazil ni cepat je. Fazil ni orang Nagoya ke macam mana? Okay, Osukenen ni dia macam Petaling Street. Lebih kurang macam Petaling Street. Tapi dekat sini korang boleh beli banyak benda macam omiyage, boleh beli kuih. Dekat Osukenen ni pun ada kedai kebab. Okay, ada kedai kebab yang korang boleh pergi kat kedai kebab. Ada 3 ke 4 kedai kebab kat area Osukenen tu. So korang boleh dapat makanan-makanan halal sebenarnya. So kat sini semua kedai dah tutup. Sana waktu kerja dari jam berapa ke jam berapa, itu depends pada company sebenarnya. Ada habis kerja pukul 6.30, ada habis pukul 8, ada pukul 9.30, depends. Murah beli tiket pada yes. Biasanya orang akan beli macam t-shirt, baju, keychain, dan barang-barang lain semua dekat Osukenen ni. Sebab Osukenen ni popular dengan kasut, semua ada juga dekat situ. Nagoya ada tak tempat hiburan macam Akihabara? Osukenen ni pun boleh dapatkan barang elektrik juga sebenarnya. Kalau macam ni nak cakap macam Akihabara Akihabara tu terlalu macam ramai sangat orang. Dekat Nagoya Station ni pun kau bawa Sensei tak datang Mie ke? Itulah tak sempat. ZT sang Sensei datang Nagoya 2 hari je. Sensei senang kena jumpa makanan halal kat Osukenen. Yes, dekat Osukenen ada 3 kedai kebab yang halal, orang Turki. So korang boleh senang sangat sambil tengah shopping-shopping jalan-jalan tu, korang boleh beli makanan sambil makan. Okey, kedai halal. Okey, sangat senang. Dia dekat dengan stesen, tak perlu jalan jauh dan sebagainya. Okey. So sementara saya tengah jalan-jalan tadi, saya tunjuk tempat-tempat menarik. So korang dah tahu 5 tempat yang menarik yang patut korang pergi kalau datang Nagoya. So sebenarnya ada lagi beberapa tempat yang menarik yang korang patut pergi kalau datang Nagoya. Kalau nak Sensei share mengenai itu, jangan lupa untuk klik like and share video ni supaya lagi ramai orang dapat manfaat dan tahu mengenai tempat-tempat menarik yang patut korang pergi ke Nagoya. Okay, sekarang ni Sensei nak tunjuk tempat tiket beli tiket. Trip berapa hari Sensei nak jumpa. Okay, sekejap Ini merupakan tempat tiket untuk beli tiket Shinkansen. Nampak tak Shinkansen ni? Dia ada Shinkansen pergi Shizuoka, Tokyo, Shin Osaka, Hakata. Tokyo pukul berapa Ni nak beli tiket semua. So sebenarnya tak ada masalah untuk beli tiket yang contoh macam ni. Saya tunjuk Ini dia tempat English dia ada bahasa English. So korang boleh tekan English. Nak tekan reserve seat ke non-reserve seat. Kalau reserve seat ni dia mahal sikit lah. Non-reserve seat ni then korang boleh ikut tempat mana korang nak pergi. Shinkansen
Dan harga from Nagoya nak pergi mana. So sangat senang sebenarnya. Ni banyak tempat. So korang boleh mana tempat-tempat korang nak pergi, asyik dengan bercakap sampai tak tahu nak type apa. Itulah korang type dah apa soalan nak tanya. So kat sini banyak tempat. Macam kalau dari sini nak pergi Kyoto, contoh nak pergi Tokyo lah. Nagoya nak pergi ke Tokyo, berapa ringgit? Contoh sensei nak pergi malam ni. Tengok malam ni berapa ringgit? Oh, dah tak ada dah. Malam ni dah tak ada. So okay, so kita pilih untuk esok. Boleh tak? Cancel. Saya ceritakan dari balik awal balik. English. So tak ada masalah sebenarnya nak beli. Non-reserved seat. Shinkansen from Nagoya to Tokyo. Kalau sensei buat bahasa Jepun korang tak faham pula nanti. Seorang berapa kalau from Nagoya? Nagoya 7 a day. Okay, Nagoya to Tokyo naik Shinkansen. Lebih kurang harga, okay, one way basis. Okay, lebih kurang harga dia, yes, ni confirm. 10,360 yen. Okay. So sebenarnya benda-benda macam ni untuk beli tiket Shinkansen, nak naik Shinkansen, nak naik bas apa semua. Okay, saya cancel dulu. Nanti ramai pula cakap. Okay, so sebenarnya actually korang boleh beli pas-pas yang akan menjimatkan perjalanan korang. Saya boleh bagi tips lah. Pas-pas nak tengok yang bahasa Jepun. Okey, kejap saya patah balik. Ada orang nak tengok bahasa Jepun. Okey, saya tekan yang bahasa Jepun. Okey, that's nice. Saya tekan bahasa Jepun. Okey, sebenarnya korang beli pas. Banyak pas. Kalau 10,000 yen lebih kurang sekarang RM375. Ini kalau Jiuseki. Jiuseki ni tak reserve ni Shinkansen. And then Shinkansen, Nagoya kara Tokyo made ashita desu ne. Kore ashita. Ashita hitori ikura gurai. Ada dua pilihan. So kalau sensei nak pilih yang ni, back. Sensei pilih ni Katamichi. Ni Katamichi Joshaken. So one way perjalanan. Yes. Agak mahal sikit. Ni sensei kat kuning. Okay, dan kat kuning. Okay, 10,300. Okay, sensei cancel lah. Korang tengok pula sensei main-main benda ni. Okay. Dia sensei cakap sensei buat English baru korang faham. Okay, sebenarnya untuk korang travel ni sebenarnya tak perlu nak beli one way tiket macam ni. Sebenarnya ada banyak pas. Dekat pas ni korang boleh dapatkan dekat HRS Travel HRS Malaysia ada jual pas. Untuk 5 hari naik Shinkansen, naik JR. Ada macam sekarang sensei datang, sensei pakai 5 hari untuk Kansai pas untuk jalan area Kansai, area Osaka, area Kyoto, area Nara, area Kobe dan sebagainya. Okay, sensei main-main. Yes, sensei main-main. Okay, so sekarang ni sensei pusing-pusing area Nagoya Station yang tengah tengok live ni. Yes, main-main lah sebab sensei dah beli tiket bas ni daripada Nagoya ke Tokyo malam ni. Tak boleh main. Okay, so sensei share hari ni ada 5 tempat kan tadi kan? 5 tempat yang menarik kat Nagoya yang patut pergi. Dan tadi pun ada orang komen mengenai Sakae. Okey, Sakae pun dia bersebelahan saja dengan Oasis, dengan Nagoya TV Tower. Sakae ni dia macam tempat-tempat barang-barang outlet, barang-barang branded outlet pula. Barang-barang branded, so korang boleh beli dekat Oasis, dekat Sakae. Boleh jalan sekitar Sakae ni. Dia macam jalan tau sebenarnya. Pukul berapa dah ni sensei? Sekarang baru pukul berapa dah? Tapi bateri phone sini tinggal 3% lagi. Mungkin sensei akan berakhir live ni tiba-tiba je. Okay. Naik bas berapa lama dari Nagoya ke Tokyo? Bas lebih kurang 5 jam. Kejap, sensei naik bas pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lebih kurang 6 jam sebenarnya naik bas. Kalau bas malam, okey sebenarnya. Boleh tidur dalam bas. So tak payahlah sewa hotel dan sebagainya kan. Okey. Okey, alamak. Bas sensei pukul 11 suku. So sensei just jalan-jalan saja tengok kawasan ni. Lama orang pandang sensei pegang ni kan. So sensei patah balik tempat tadi yang sensei cakap tadi. Ini adalah Golden Clock. Kejap mahalnya. Okey, Golden Clock. Tempat orang menunggu yang nampak lagi walaupun dah malam, still ramai orang lagi menunggu dia sini. Okey. Tak tahu, save dulu nanti hilang. Dia tahu saya mas. Okey. So sebenarnya sensei dah share 5. Cuba korang komen dekat bawah 5 tempat yang tengah tengok daripada awal sampai sekarang. 5 tempat yang patut korang pergi dekat Nagoya. Yang pertama,
Sensei dah cakap Nagoya Castle. Yang kedua Nagoya Aquarium. Yang ketiga apa tadi saya cakap, Nagoya Mosque. Yang keempat Oasis 21 dengan Nagoya TV Tower. Dan yang kelima Osu Canyon, tempat beli belah. So banyak benda yang korang boleh pergi dekat Nagoya ni. Memang boleh cover masa 2 hari sebenarnya. Okay. So ramai tengah tengok sini. Nanachang. Okay, so tempat-tempat nak tunggu Nanachang. Nanachang juga yang korang ingat kan. Okay. So saya stop kejap. Penat juga ambil live sambil bercakap ni. Sekarang phone saya tinggal 2%. So mungkin live ini akan akan mati tiba-tiba je. Okay. Banyak tempat nak jumpa Nanachang je. Okay. Kedai. Okay. Yang keenam. Dah kelima kan. Yang keenam, tempat yang menarik yang korang patut, kenapa wajibnya korang datang Nagoya, sebab ada Toyota Museum. Dekat sini ada Toyota Museum. Dia akan menceritakan sejarah macam mana penubuhan kereta Toyota tu daripada zaman dulu sampai sekarang. So korang boleh tengok kereta lama Toyota sampai sekarang punya. So itu mengenai Toyota. Okey, ada orang tanya mengenai kelas online. Okey, kelas online cakap Jepun yang batch kedua akan start esok sebenarnya. So siapa yang nak join kelas online cakap Jepun boleh PM sensei lepas ni. Dan semua orang dah bayar. Sekarang saya rasa tinggal 1 seat lagi ke 2 seat. Okey. Yes, ada berapa seat saja lagi untuk kelas online. Okey, sebenarnya sensei pun ada buka trip untuk pergi Jepun. Siapa yang berminat untuk trip pergi Jepun dan join sensei jadi tour guide, korang tak payah fikir, tak payah pening kepala nak fikir nak makan apa, nak pergi mana, nak naik bas mahal ke sebagainya. Just boleh PM and beritahu boleh join. Okey, sensei ke berapa live Tokyo esok? Sensei sebenarnya live setiap hari Isnin jam 9 malam sebenarnya. So live hanya akan berlaku setiap hari Isnin sebenarnya. Macam hari Isnin, so sensei akan live. Esok tak live kot. Tengoklah macam mana. So sensei dalam proses untuk buat video, nak hasilkan tempat-tempat menarik yang patut korang pergi kat Jepun. Kelas kat mana sensei? Kelas biasa dekat sensei dekat Shah Alam, KL dengan Bangi. Tapi next intake akan buka tahun depan bulan 1. Okay, tapi siapa yang nak join kelas online boleh join kelas online. Kita akan start esok. Berminat. Okay. Halah nak tengok live Tokyo tak boleh. Nanti saya buat video Tokyo. Okay. So tempat yang keenam adalah Toyota Museum. Toyota Museum. Okey, dan seterusnya, kenapa kamera ni macam bergoyang-goyang? Okey, dan seterusnya, tempat yang ketujuh yang menarik, banyak tau tempat dekat Nagoya yang korang patut pergi, adalah Noritake. Noritake Garden. Kat sini akan ada jual barang pinggan mangkuk yang berasal daripada Noritake, yang branded tu, yang murah. Mengenai kelas Shah Alam dekat sesi 7, bila next trip saya akan pergi Jepun bulan depan lagi sebenarnya. So siapa nak join next trip, kita ada bulan 2 juga, InsyaAllah bulan 2. So boleh join next trip bulan 2 nanti. Bulan 12 pun ada snow trip mungkin. Okay. So sensei dah 7 tempat yang menarik yang korang patut pergi. Sebenarnya ada lagi tempat yang berdekatan dengan Nagoya yang boleh pergi, macam City-san dekat Mie. Dekat Mie pun sebelah dengan sensei kelas online dah penuh ke? Tinggal satu tempat lagi boleh PM sensei lepas live ni. Okey. Yang tengok live ni jangan lupa untuk klik like and share supaya lagi ramai orang dapat manfaat dengan live sensei pada malam ni. Sebab malam ni sensei share tempat-tempat yang menarik untuk pergi ke Jepun. Tempat-tempat yang menarik dekat Nagoya Station. Okey? Nagoya Station pula. Tempat-tempat yang menarik dekat Nagoya, dekat Nagoya, bukan Nagoya Desal. Okey. So that's it. So dah 7 tempat. Dan ada lagi yang terbaru sebenarnya, baru dibina tahun lepas 2017, adalah Legoland. Dekat Nagoya ni ada Legoland. Korang tahu tak ada Legoland? So macam kita, Legoland kita dekat Johor. Tapi dekat sini Legoland dekat Nagoya. Yang hanya satu. Penat dah semua. Agak penat juga sebenarnya. Sekarang ni dah sensei dah 40 minit live, bateri tinggal 1% lagi sebenarnya. Okey. Yes, Nabano No 1 pun best. Nabano No 1 antara tempat yang ke-8 yang korang patut pergi. 8 tempat. So sensei dah cukup lah 8 tempat untuk korang. Nabano 1 dengan Nagashima Spalland. Nagashima Spalland tu ada roller coaster. Daripada Nagoya ni lebih kurang 1.5 jam je sebenarnya nak pergi. Jadi kan 1.5 jam macam tu lah. Okey. So yang tengah tengok live pada malam ni, jangan lupa untuk like and share. Sensei akan pilih pemenang untuk bagi omiyage
souvenir dari Jepun daripada Nagoya. Sensei kejar masa bateri nak habis. Yes, memang kejar bateri sebenarnya. Okay, so Sensei rasa itu saja untuk malam ni. Dah bateri tinggal 0% sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tengah tengok live pada Sensei malam ni. Kita akan jumpa lagi live minggu depan setiap hari Selasa Isnin jam 9 malam. Yang nak join online class boleh PM Sensei lepas ni. Dan jangan lupa untuk klik like and share video ni banyak-banyak. Okay, so terima kasih banyak-banyak minasang. Arigatou gozaimasu. Zina naik bas pergi ke Tokyo. Jumpa anda live nanti. Jane, assalamualaikum, bye bye.